Ini pendek je sebenarnya. Okey, baik. Selamat datang yang mana baru masuk. Okey, baik. Untuk tajuk yang ke-9 ni, kimia industri, apa yang kita akan belajar. Baik, anda boleh rujuk muka surat 182 buku teks. Okey, apa yang akan anda belajar dalam ni adalah tengok pada kata kunci dia. Yang pertama alloy. Okey, alloy. Yang kedua komponen kaca dan seramik. Okey, yang ketiga polimer semula jadi. Okey, polimer sintetik, getah asli, getah tervulkan dan pemvulkanan getah. So itu antara kata kunci yang kita akan jumpa dalam tajuk ini. Okey, dan untuk untuk pagi ni kita hanya akan fokus kepada alloy. Okey, alloy. Keluar pula, sorry. Okey, alloy. Dalam buku awak pun ada, dia ada bagi sedikit pencetus idea lah. Pagi ni kan kena mencetus idea sikit, takutlah awak masih lagi terbawa-bawa, ngantuk ke. Okey, yang ni muka surat 183. Apakah yang dikatakan sebagai alloy? Okay, apakah yang dikatakan sebagai alloy superconductor? Okay, bagaimana kaca dan seramik diperbuat? Adakah terdapat pelbagai jenis kaca dan kegunaannya yang tertentu? Kaca ada banyak jenis. Rupanya nanti kita akan tengoklah apakah yang dikatakan sebagai polimer dan apakah contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, ada rencana sains dekat situ, nanti awak boleh bacalah, dia berkaitan dengan tertingkap dui kaca. Okay, tertingkap dui kaca. So boleh baca nanti ataupun awak nak baca sekarang pun boleh. Anyone nak cuba baca rencana sains itu tambahan untuk tajuk kita. Kita tak belajar pun dalam silibus ni tapi ini adalah applied-nya, adalah aplikasinya. Okay, tertingkap dui kaca. Pernah jumpa ni, semua orang pernah jumpa. Ada yang nak baca ke? Ke saya je baca? Ini daripada buku teks awak tahu. Saya tak masukkan dalam slide. Adilah. Tadi yang apa? Tadi ada nama siapa join tadi? Tapi nama MOE tu. Tak apalah lepas ni. Sebelum saya stop lepas ni saya tanya. Okay, ada tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada saya teruskan je. Tertingkap dui kaca ataupun short form dia TDK terdiri daripada dua panel kaca dengan ruang kosong di tengah yang dicantumkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam bingkai tingkap atau pintu. Tu ada gambar kecil kat tepi dia tu. Okay, tertingkap dui kaca lebih baik berbanding tertingkap satu panel kaca kerana dapat mengurangkan haba masuk melaluinya dan membuat bahagian di dalam bangunan lebih sejuk. Dia ada dua lapis, dua lapisan kaca. Sebab tu dipanggil tertingkap dui kaca. Yang mana fungsinya dia dapat mengurangkan haba dan menjadikan bahagian bangunan lebih sejuk. Okay, selain itu tertingkap ini juga adalah kalis bunyi. Kalis bunyi itu ciri dia yang ketiga. Okay, juga dianggap pilihan yang lebih selamat kerana dua panel kaca lebih sukar untuk dipecahkan. Sebab dia dua kan, dua lapisan, maka dia lebih kuat lah, dia lebih kuat, lebih susah nak pecah. Okay, untuk keselamatan yang lebih baik, pilih panel kaca yang lebih tebal atau kaca berlamina. So ini adalah aplikasinya lah. Okay, sambil-sambil tu. Okay, baik, yang baru join, kita baru je bermula. Okay, alloy. Kembali kepada tajuk kita pagi ni, alloy. Okay, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar dan saya percaya 4 UPM dah pernah dengar lah sebab dia dah pernah belajar. Okay, alloy ini ada gambar contoh kat tepi kan, ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh-contoh alloy. Okay, baik. Di sini peranan anda kena apa? Di-highlightkan. Okay, di-highlightkan di sini alloy merupakan campuran beberapa jenis logam. Okay, saya tulis kat sini logam, beberapa jenis logam tu maksudnya logam
campur dengan logam. Dia mesti lebih daripada satu campuran. Ataupun campuran logam dan bukan logam. Ataupun boleh jadi juga campuran di antara logam dan bukan logam. So kedua-dua ini kita panggil sebagai alloy. Okay. Ada alloy yang kandungannya terdiri daripada logam dan logam, dua logam yang berbeza. Ada kandungan alloy yang terdiri daripada logam, campuran logam dan bukan logam. So kenapa saya buat macam ni supaya anda nampak. Kalau sekali tengok panjangnya ayat ni nak kena hafal. Yes, you kena hafal. You kena hafal maksud. Jadi ini cara saya nak permudahkan anda tahu macam mana dan anda boleh bina ayat sendiri. Okay. Alloy merupakan campuran. Sebab tu ada campur kat sini. Dia mesti campuran. Okay, campuran logam dan logam dengan logam yang lain ataupun logam dengan bukan logam. So panjangkan ayat kat situ. Tapi buat ringkasan macam ni supaya anda nampak. Logam campur logam kita panggil alloy. Logam campur bukan logam pun kita panggil alloy. Okay, ada dua keadaan lah. Dan ini satu lagi keyword yang perlu ada, mengikut peratusan tertentu. Okay, mengikut peratusan tertentu. Jadi di sini ada 3 keyword yang anda kena ingat. Okay, dia adalah campuran. Okay, alloy merupakan ataupun alloy adalah yang pertama keyword dia campuran. Okay, campuran. Keyword yang kedua adalah keyword yang kedua adalah apa tadi? Mana pen saya? Sini. Campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam. Panjang kan nampak ni kat sini. Saya takut awak pening, awak tengok kat sini. Poin nombor 2 dia dekat sini. Okay. Campuran logam dan campuran 2 atau lebih logam ni. 2 atau lebih tak semestinya 2, takkanlah nak tulis banyak-banyak kan. So kita wakilkan sahaja. Ataupun logam dan bukan logam, itu keyword yang kedua. Keyword yang ketiga di sini, mengikut peratusan tertentu. Dia ada peratusan dia bukan main campur je. Okay. Okay, baik. So boleh ada 3 keyword yang anda kena tahu untuk menyatakan maksud alloy. Okay, jadi sebelum saya teruskan, boleh tak seseorang ataupun siapa-siapa nak mencuba, awak nak komen ke, awak nak cakap pun boleh. Jangan tengok jawapan saya ni, tengok berdasarkan pemahaman awak. Okay, alloy ialah apa? 3 keyword tu saya nak ada dalam ayat anda. Boleh tak sesiapa nak mencuba? Dia kena cuba baru, awak kena cuba baru awak tahu. Susah ke senang ke nak hafal, dia senang je. Okay, awak faham apa keyword yang kena ada, so lengkaplah maksud awak. Kalau tak cukup 3 ni, awak takkan dapat 1 markah. Yes, dia 1 markah sahaja. Maksud 1 markah sahaja, tapi kalau anda tak cukup keyword ni, anda tak dapat walaupun 1 markah. So, anyone nak mencuba berikan maksud alloy dalam kefahaman anda. Tapi pastikan ada 3 keyword tersebut. Siapa nak mencuba? Apa mencuba, saya bagi apa? Saya tik nama dia. Dia sudah menjawab soalan ini TP berapa? Sekejap lupa. Saya tengok. Maksud alloy ada maksud alloy TP 2 ke kalau tak silap saya untuk tajuk ni. Ada tak nak mencuba? Ataupun awak nak tulis dekat komen, saya baca dekat komen. Pun boleh juga. Cepat. Apa yang saya highlight lama banyak kali saya highlight tu maksudnya penting. Macam maksud alloy ni saya highlight lama ni banyak kali ni. So dia penting. Okay, dia penting. Nanti mungkin next bila kita dah tak jumpa minggu ni. Minggu depan lah pula Tak apa, nanti minggu depan cuti pula. Tak apa, saya bagi kerja rumah. Saya bagi kerja rumah untuk cuti sekolah, tajuk alloy. Siapa nak mencuba ni? Tak ada orang nak mencuba ke? Nyatakan maksud alloy 1 markah. Awak jangan pandang remeh tahu pada 1 markah itu. Sebab 1 markah itu
yang akan menentukan anda lulus ataupun gagal. Ya, kan awak selalu kan, cikgu alah, cikgu satu markah lagi, cikgu alah satu markah lagi. Itulah, inilah. Okey, tak ada ke nak mencuba? Oh ada, Izzat. Alloy adalah campuran dua atau lebih logam, atau bukan logam mengikut peratusan tertentu. Kejap Alloy adalah campuran dua atau lebih logam atau cikgu nak tambah baik sikit awak tengok yang Izzat bagi, tak apa, percubaan yang bagus. Alloy adalah campuran dah ada, satu keyword dah ada, dua atau lebih logam. Ini adalah untuk poin nombor 1 ni kan, dua atau lebih logam. Dua atau lebih logam atau bukan logam tu macam ayat dia tak berapa lengkap. Atau logam dan bukan logam. Nampak tak dekat sini? Awak kena tambah sikit. Atau logam dan bukan logam. Sebab tu cikgu buat kat sini tadi ni. Logam dengan logam, satu, boleh jadi alloy. Logam dengan bukan logam, kalau kita campur pun boleh jadi alloy juga. So ada dua bentuk. Mengikut peratusan tertentu dah cukup dah. Sebab tu cikgu highlight kat sini, sebab akan ada pelajar dia akan termiss. Bukan tak tahu, tertinggal. Jadi bila awak jumpa je alloy ni, kalau ada tajuk alloy, anda keluarkan tik siap-siap ataupun apa nak cakap? Tulis siap-siap, logam bukan logam. So nanti bila anda nak tulis maksud, anda tak tertinggal. Okey, Haikal mencuba. Alloy ialah campuran jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey, alloy campuran jenis logam, campuran jenis logam, campuran dua jenis logam. Okey Haikal, tambah sikit. Alloy ialah campuran dua jenis logam atau campuran logam dan bukan logam. Boleh? Okey, bagus. Cubaan yang bagus. So saya suka. So kita nampak, bila kita buat kita nampak di mana kalau dah lengkap, lengkap. Kalau tak lengkap, kat mana kurangnya. Okey? Boleh tak Izzat dengan Haikal? Betul kan? So nanti boleh Okey. So lepas ni nanti awak boleh tulis dengan baik. So nanti dalam buku awak, maksud alloy cikgu nak tengok. Okey, maksud alloy cikgu nak tengok. Awak jangan semata-mata nak copy daripada buku teks lah. Cuba tulis ayat yang awak faham. Cuba tulis ayat yang mungkin sama dengan buku teks tapi mungkin akan berbeza. Okay, so awak cuba So ini perkara pertama yang cikgu nak tengok nanti. Mesti ada dalam buku anda. Maksud alloy. Okey. Ini apa ni? Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan. Contohnya keluli, pewter, gangsa. Okey, ni adalah contoh-contoh alloy. Okay, contoh-contoh alloy lah yang banyak diguna pakai dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, by the way, tadi saya rasa nampak ada yang dah left semula tu. Anda bukan salah tau. 4 UPM awak dah belajar tajuk ni hari Ahad. Tapi cikgu terpaksa ulang balik sebab kita jadual kita selaras kan. So kalau saya nak teruskan dengan 9.2 nanti 4 teknikal pula tak dapat 9.1. So kita selaraskan balik. So siapa yang dah join 4 UPM hari tu, awak belajar 2 kali lah hari ni. Tapi jangan risau, waktu tutorial nanti cikgu akan bagi latihan lain untuk awak. Okay, baik. Sambung. Okey, perkara yang kedua yang anda kena tahu pagi ni, perkara yang pertama maksud, mesti ada dalam nota. Perkara yang kedua adalah komposisi, sifat dan kegunaan alloy. So saya bagi tahu siap-siap, ada 5 alloy yang anda kena hafal. Ada 5 alloy yang anda kena hafal untuk silibus kita ni. Banyak ke 5? Banyak ke? Saya rasa macam meriah sikit hari ni ramai je. Ramai pun ramai daripada biasa sikit je lah. 5 okey tak 5? Ke awak nak hafal 3 je? Tak kisah. Tak kisah. Okey, kalau tak kisah Izzat, 5. Cikgu nak 5. Okey, baik. Yang pertama. Okey, ini adalah yang pertama. Ini daripada buku teks awak yang cikgu crop ni. Okey, keluli. Okey, contoh yang disebut tadi pun ada kan. Keluli. Okey, komposisinya. Keluli ni adalah alloy. Maksudnya alloy ni, keluli ni adalah campuran lah. Campuran logam dengan logam atau campuran logam dengan bukan logam.
Okay, komposisinya besi dan karbon. Okay, besi dan karbon. So ada dua, mesti ada campuran, mesti lebih daripada satu. So besi adalah logam, karbon adalah bukan logam. So logam dan bukan logam pun kita panggil alloy. Logam dengan logam pun kita panggil alloy. So sifat keluli, sifat alloy kita adalah keras dan kuat. Keluli keluli. So sifat dia lebih keras dan lebih kuat daripada sifat asal besi. Okay. Kalau tengok komposisi dia ni, besi 99%, karbon 1% sahaja. So kena ikut komposisi ini baru kita dapat keluli. Kalau kata awak buat besi 95, karbon 5, dia tak jadi keluli. Itu maksud poin kita yang ketiga tadi, mengikut peratusan tertentu. Okay. So sifat ini dia mesti lebih baik daripada unsur asal dia. Kalau tengok buku awak pun bagus sebab dia tulis unsur utama dekat atas. Ni unsur utama. Unsur utama kita besi, lepas tu kita campur sikit karbon so that nanti kita dapatlah keluli yang mana sifatnya lebih keras dan lebih kuat daripada besi. Okay, unsur asal dia besi. Karbon ni adalah campurannya, apa yang kita tambah. Okay, kegunaan membina bangunan dan jambatan. Sebab tu dia kuat kan? Sebab dia kuat kan? So sesuai untuk bina bangunan-bangunan yang besar, membina jambatan dan membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Badan kenderaan dan landasan kereta api. So, ini kena hafal semua ni. Ada lagi 4 UPM dalam ni? Kita tanya 4 UPM. Ayuni, itu hari Ayuni dah tengok belum YouTube yang cikgu bagi? Sebab hari tu tak masuk kan? Aiman Akrabin dah tengok belum? Fatihah ada ke hari tu? Lupa pula. Jap nak tanya nanti. Rosidah ni nama siapa? Akaun siapa? Saya, Huda. Oh Huda, lupa. Huda hari tu kan. Okey. Sebab saya kan kena petik kehadiran. So mulai hari bila? Mulai minggu ni lah. Awak tak perlu lagi isi kehadiran. So cikgu sahaja akan isi. So saya kena petik betul-betul lah. Sarania nak cuba Sarania macam mana nak hafal keluli. Bagi tahu kawan-kawan kita daripada kelas 4 teknikal ni. Dia orang tak belajar lagi ni. Sarania nak mencuba? You wanna try? Sarania ada ke tak ni? Sarania? Okay. Mungkin dia malu kot. Sarania malu ke? Malu apa? Kita kan satu sekolah. Okay, baiklah. Saya bagilah. Okay, ini adalah cara saya. Cara saya. Li daripada perkataan keluli. Saya ambil li kat belakang. Okay. Kar. Cara nak hafal dia. So lepas ni saya hanya akan hafal li bekar. Li maksudnya alloy keluli. Perkataan yang kedua ni, ni adalah unsur utama dia besi dan yang terakhir adalah karbon. Li bekar. So lepas ni tak adalah awak hafal keluli, besi campur karbon keluli. Tak payah awak hafal je yang ni. Li bekar. Ini kali pertama untuk 4 teknikal, ini kali pertama anda jumpa. So awak catat sikit. Kalau hari ni awak asyik sebut je. Sebelum tidur malam ni pun awak sebut lagi li bekar. Lama-lama awak akan ingat. So li adalah daripada keluli. So kita tahu ini adalah ini adalah alloy. Okay, yang depan ni adalah alloy. Perkataan yang kedua adalah unsur yang paling besar, unsur yang paling dominan, unsur yang paling banyak besi. Dan karbon adalah unsur tambahan dia. So li bekar. Boleh ingat tak? Boleh cikgu. Okay, bagus Gabriel. Semangat. So kita ada alloy yang pertama, li bekar. Baik, ada nak tanya tak untuk keluli ni? Kalau tak ada, saya nak terus kepada yang kedua. Ada? Okey, tak ada. Okey, tak ada. Next. Saya lepas ni nak pergi sekolah ni. Tapi macam mana nak pergi sekolah ni? Hujan ni.
Okey, yang kedua, sama pula. Ini gambar contoh je. Okey, yang kedua adalah pewter. Sama macam dalam buku awak. Okey, pewter. Okey, pewter ni adalah digunakan untuk membuat barangan perhiasan. Contohnya bingkai gambar. Lepas tu saya kalau sebut je pewter mesti saya akan ingat cerita Cinderella. Cinderella ke? Betul lah, cerita Cinderella. Betul-betul. Cinderella ke? Yang ada apa? Dia kan minum dekat cawan, dekat makan dekat pinggan pewter tu. Okay. So saya pun teringat, inilah pewter, dia guna pewter lah. Okay, pewter ni adalah alloy yang terdiri daripada timah. Okay, timah dalam timah dalam jadual berkala kita tak sebut dia timah tapi kita sebut dia stannum. This one. Ini adalah timah, cuprum, cuprum dan juga antimony. Okay. Antimony, apa nama dia? Okay, baik. So pewter terdiri daripada 3 campuran. Timah ni logam, cuprum logam, antimony pun logam. So 3 campuran logam. Okay, yang mana hasilnya peratusan timah paling besar. So timah adalah unsur utama. Okay, 96%. Jadi kena ikut peratusan ni barulah kita akan dapat pewter. Okay, kalau peratusan tak sama tak akan dapat pewter yang kita nak. Dan permukaannya berkilau serta tahan kakisan. Sebab itulah dia boleh dijadikan sebagai barangan perhiasan. Okey, baik. Macam mana nak ingat? Point dia macam mana nak ingat? Tak ada ke 4 UPM ni? Aduh, cikgu dah cakap hari tu kat dia. Suruh hafal, nanti cikgu nak tanya. Tak apalah kalau tak ada nak menunggu ni nanti habis masa kan. Baik. Ataupun 4 teknikal ada nak mencuba? Nak cuba cara nak ingat. Hari ni cara nak ingat je sebab cara nak ingat ni akan memudahkan kerja anda. 5 alloy anda nak hafal ni. 5 tau, 5. Sekarang baru 2. Ada nak mencuba ke? Cara anda. Kalau tak ada saya bagi cara saya. Baik. Ter adalah daripada pewter. Okay. Perkataan yang kedua ni mesti logam utama dia. Tertikuan. Saya setiap kali saya ajar tajuk ni mesti pelajar saya akan gelak. Tak tahulah awak tengah gelak ke tak tu. Apa tu cikgu? Tertikuan. Tak tahulah awak gelak ke tak, tapi sebelum ni tahun-tahun lepas memang pelajar saya dia akan gelakkan saya. Tertikuan, dia gelakkan saya pada awalnya, pada akhirnya dia pula sibuk nak menghafal. Okay, tertikuan, pewter, timah, cuprum, antimony. Okay, timah, cuprum, antimony. So ini adalah alloy kita yang kedua, tertikuan. Boleh ingat? Catat dulu. Pitikuan. Okay, siapa ni tadi? Sekejap, Haikal ke? Okay, Haikal mencuba pitikuan. Boleh. Boleh juga. Okay, terpulang. Dia sebenarnya sebab tu cikgu cakap tadi awal-awal. Anda kena fikirkan satu cara untuk anda menghafal. Okay, kalau anda tak ada cara nak menghafal, anda ambil cara saya. Okay, kalau saya tertikuan, Haikal bagi cadangan pitikuan. P tu awak tahulah pewter. Okay, so depends pada awak lah macam mana cara. Apa sahaja sebutan yang awak nak guna, cikgu tak kisah as long as anda boleh ingat. Okay, bebas. Sebenarnya benda ni bebas. Cuma ada pelajar dia tak nak fikir kan. Cikgu bagi cara. Itu je. Okay, Haikal kalau nak teruskan pitikuan tak ada masalah. So nanti dalam periksa pun awak akan pakai pitikuan, pewter, timah, cuprum, antimony. Okay, good try Haikal. Thank you. So kita dah ada 2. Kita sudah ada 2 alloy. Baik, alloy yang ketiga. Saya rasa tak ada masalah kot. Kalau awak ada masalah, awak angkat tangan lah ya, ataupun awak mencelah. Okey, baik. Yang ketiga kita ada gangsa. Kat mana awak jumpa gangsa? Kat mana kita boleh jumpa gangsa ni? Tak pernah jumpa? Oh, sian. Sian mereka. Tak pernah jumpa gangsa pula. Okay, kalau atlet dia akan jumpa pingat gangsa. Waktu hari sukan ke apa ke, gangsa ni banyak disebut-sebut lah. Kau dapat apa? Pingat gangsa. So inilah gangsa sebenarnya. Gangsa yang sebenar. Awak punya pingat tu celup je. Celup je.
Okay, gangsa adalah gabungan antara, campuran antara kuprum dan timah. Okay, kuprum utama sebanyak 88% dan timah 12% sahaja. Okay, sifatnya keras, tahan kakisan dan warnanya menarik. Okay, warna dia menarik. Cantik kan awak punya pingat gangsa tu kan? Dia macam warna silver macam tu kan? Betul ke? Bukan warna silver, warna macam mana nak cakap? Warna macam bronze kan? Macam tu. So warna yang menarik. Jadi fungsi dia, kegunaan dia membuat tugu. Ni siapa pernah sampai ni, tugu negara ni. Okay, ni dia punya ni, kesemua ni lah. Ini semua daripada gangsa. Yang ni saya tak pasti. Oh bukan, yang ni binaan sahaja. Yang ni simen binaan. Yang ni daripada gangsa tu. Okay, ukiran logam, duit shilling. Tengok duit shilling awak tu. Okay, pingat. Pingat yang kita bincang tadi lah dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh guna sebab sifat dia keras, tahan kakisan dan warnanya menarik. Awak bayangkan tugu ni kalau dia mudah terkakis, dah lama dah tak ada. Dah berapa puluh tahun dah dekat sini kan. Kalau dah terkakis, kalau kena hujan ke apa ke, dia berkarat ke semua, dah tak ada dah. Tapi sampai sekarang tugu ni masih lagi utuh dekat sini. So sebab apa? Sebab dia mempunyai sifat yang lebih bagus daripada unsur asal dia. Unsur asal dia adalah kuprum lah. Timah yang sikit tu campurannya. Okay, penambahnya, perisanya. Baik, macam mana cara nak ingat dia? Okay lah, tak apalah, saya bagi dulu cara saya. Nanti awak balik pula. Awak duduk rumah lepas ni, fikir-fikirkan cara yang senang untuk awak hafal. Okay, sekejap ya. Okay, kalau saya akan guna gang untuk gangsa. Okay, gang daripada perkataan gangsa lah. Okay, unsur yang kedua, perkataan yang kedua yang kita guna adalah kuprum. Bermaksud kuprum ini adalah unsur yang paling banyak. Logam yang paling banyak komposisi kita guna 88%. Okay, gangkuti. Senang je ni. Okay, gangkuti, ti adalah timah. So, kalau awak hafal benda ni, gangkuti, gangsa, kuprum adalah unsur yang paling besar. Okay, unsur yang di belakang yang disebut kemudian adalah unsur tambahan dia, campuran dia. Okay. Boleh? Ataupun anda ada cara lain, kita tak semestinya nak ikut cara cikgu. Kalau ada nak mencuba ke, nak ikutlah. Boleh. Macam tadi Haikal bagi tahu kan, dia nak guna pitikuan, boleh. Nak guna tertikuan pun boleh. Okay? Ada nak cuba tak? Ataupun nak guna je, gangkuti. Gangsa, kuprum, timah. Okay? Boleh tak? Setuju? Setuju cikgu. Setuju. Okey, Izzat setuju. So Izzat mewakili kawan-kawan lah, dia setuju. So ingat so kita dah ada 3 aloi. So berapa lagi kita nak kena ingat? Berapa lagi kita nak kena tahu? 2 lagi cikgu. Okey, lagi 2. So lagi 2. Ni contoh dia gambar dia. Cantik kan color dia? Okey, baik. Yang lagi 2, so ini yang keempat. Kita ada loyang. Pernah dengar loyang? Loyang. Loyang pun tak pernah dengar. Loyang, okey loyang. Pernah dengar tak? Tak pernah cikgu. Oh, siapa? Gabriel tak pernah dengar. Okey, kalau tak pernah dengar tak apa. Kita dengar kali pertama dekat sini. Okey, loyang ni dekat rumah awak pernah ada tahu yang mak awak guna untuk bakar bakar kek tu. Tu loyang lah tu. Okey. So ini loyang yang sebenarnya. Loyang terdiri daripada campuran kuprum sebanyak 75% dan juga zinc 25%. So dia ada kuprum dan zinc. Okay, apa sifat-sifat dia? Dia adalah lebih bagus daripada kuprum. Sifat asal dia lebih kuat, permukaannya berkilat, mudah ditempa dan warnanya keemasan. Baik, antara ciri ni kalau ada yang awak kurang jelas, ini banyak kali dah kita jumpa ciri ni. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya. Okay, kuat, berkilat, mudah ditempa, warna keemasan. Okay, itu ciri-ciri bagi loyang. Okay, dan fungsi dia nak buat apa? Ni kunci. Okay, tombol pintu. Tak ada gambar kat sini. Alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Okay, so itu adalah fungsi, itu adalah kegunaannya. Baik, macam mana nak hafal? Ada cadangan? Ada idea?
Dah banyak dah saya bagi contoh. Dah boleh agak dah sebenarnya pattern awak boleh buat. Dia boleh buat sendiri je. Siapa nak cuba? Saya boleh cuba ke cikgu? Mestilah boleh, Gabriel. Okay, cuba. Lo, Lo. Oh, saya ingat pula. Lo. ku, Ku. zi. Z. Very good. Lo, ku, Z. Lo, loyang, kupram dan zing. Perkataan yang kedua kita sebut tu ingat itu adalah unsur yang utama dia. Okay, kenapa cikgu highlight lepas ni cikgu bagi tahu. Okay, yang kedua tu mesti unsur yang paling besar komposisinya. So, Gabriel bagi cadangan lo, ku, Z. Boleh, tak ada masalah. Akrabin, Aiman Akrabin, yang kuzi. Baik, bagus. Muncul juga akhirnya. Okay, yang kuzi. Okay, yang kedua ini yang saya. Yang kuzi. Benda sama je kan? Benda sama. Tapi ikut kesedapan mulut anda nak guna yang mana. Yang mana yang anda suka sebut lah. Okay, kalau saya yang kuzi. Yang kuzi. Lo kuzi. Sama je. Okay. Yang mana yang mudah pada anda. Okay, thank you Aiman. Okay. So, boleh. So, kita dah ada 4. Yang keempat adalah loyang. Terdiri daripada kupram dan zinc. Okay, boleh lagi? Kita ada satu lagi. Yang kelima. Okay tak ni? Nak teruskan ni? Okey cikgu. Okay, thank you Tiru. So kita teruskan. Ini contoh dia tadi. Oh, terlajak pula. Okay, baik. Ini adalah aloi yang kelima dan aloi yang terakhir. Okay. Duralumin. Okay, nama dia panjang sikit. Okay, duralumin, komposisi dia banyak. Dia ada aluminium sebanyak 95%, kupram 3%, magnesium 1% dan mangan 1%. Okay, persen tu sebenarnya awak tak ingat pun tak apa. Okay, cukup awak tahu unsur mana yang komposisinya paling besar ataupun unsur mana yang unsur utama. Cukup awak tahu yang tu pun tak apa. Peratusan tu tak payah hafal pun tak apa. Okey, boleh? Baik, kita ada duralumin yang mana cirinya ringan tapi dia kuat serta dia tahan kakisan. Dia ringan tapi dia kuat. Biasanya benda-benda yang ringan ni contoh macam plastik ke dia tak kuat kan? Tapi duralumin ni dia ringan tapi dia kuat serta dia tahan kakisan. Sebab apa? Kita perlukan dia untuk membuat badan kapal terbang. Kenapa tu? Badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. So biasa kalau dia nak ambil contoh yang ni, dia nak gunakan duralumin, so dia akan bagi contoh kapal terbang. So bila kapal terbang, kita tahu kapal terbang ni dia nak terbang ke atas. Jadi kalau dia sangat berat, dia susah nak naik. Sebab tu kita perlukan satu aloi yang ringan. Tapi dalam masa yang sama dia mesti kuat. Kalau tak nanti dia naik atas, ada rintangan angin semua, nanti dia boleh run up. So kalau dia kuat, dia stabil lah dekat atas sana. Okay, dan dia juga tahan kakisan, dia tak mudah berkarat. Okay, so cara kita macam mana nak hafal? Ni panjang sikit, panjang lah sikit nama dia. Tapi kita ambil yang depan-depan dia je kan. Depan ke belakang ke mana yang, dia sebenarnya cari satu bunyi yang menarik. Cuba cari satu bunyi yang menarik yang catchy, yang awak akan rasa, oh awak suka. Itu saya cakap pelajar saya sebelum ni dia gelak bila saya sebut macam ni, dia gelak tapi at the end dia akan macam mana cikgu? Dia akan tanya balik sebab bunyi tu menarik, so senang dia nak hafal. Okey, ada nak mencuba? Jadi kita bagi peluang dulu ada. Haikal Farish, Dur Al-Kumaman. Okey, baik. Haikal, ni dekat komen tau, cikgu baca dekat komen. Okey, Haikal bagi Dur. Okey, Dur, dia ambil Dur Al-Kumaman. Bagus. Okey, Dur, saya pula tersasul. Dur Al-Kumaman. Okey, ada lagi nak cuba yang lain? Okey, thank you Haikal. Okey, Aiman. Okey, Aiman dia menunjukkan belang dia. Min akumaman. Min akumaman. Boleh juga. Asalkan jangan terbelit lidah sudah. Jangan terbelit lidah. Okey, min akumaman pun boleh. Dur al-kumaman pun boleh. Kalau saya lagi dah biasa dekat mulut saya, min al-kumaman sama dengan awak. Okey. Aku ma tu untuk magnesium,
Man tu untuk mangan. Kita ada dua bunyi yang seakan kan, man. Okay, so minal kumaman. Bila dah laju saya akan jadi minal kumaman. Kalau Haikal punya tadi dural kumaman. Okay, kalau Aiman punya ni mina kumaman. Minal nampak al tu nampak aluminium. Okay, aluminium adalah unsur utama. So dia berada pada suku yang kedua, suku kata yang kedua ni lah. So dia adalah unsur utama. Okay, so depends pada anda nak pilih cara mana. As long as bila saya tanya nanti, contoh saya tanya duralumin komposisinya apa, awak boleh sebut. Okay, awak boleh sebut. Tapi dalam periksa jangan pula awak bagi benda ni. Minal kumaman, dural kumaman. Janganlah, tulislah yang penuh. Cuma untuk kita hafal, untuk kita ingat dekat mulut, kita guna singkatan. Okay, tu cara lebih mudah. Okay, baik. Kenapa saya suruh hafal tadi ni? Awak kena tahu sebab ada soalan dia akan tanya, okay, untuk dia bagi situasi alloy, duralumin adalah suatu alloy yang sifatnya sangat sangat ringan dan kuat. Kemudian dia pun tanya, apakah unsur utama? Kalau dia tanya apakah unsur-unsur, awak boleh senaraikan semua ni. Tapi kalau dia tanya apakah unsur utama, awak kena make sure awak sebut aluminium sahaja. Sebab tu tadi kita dah selaraskan suku perkataan yang kedua itu adalah unsur utama. Dan memang buku teks awak pun dia dah susun macam itulah, dia dah susun yang paling atas ini adalah komposisi yang paling banyak. Okay, so harapnya membantu anda lah. Baik, sehingga sekarang kita ada maksud. Yang pertama awak kena tahu maksud. Yang kedua, 5 alloy serta komposisinya dan juga kegunaan dia. Kegunaan saya rasa tak ada masalah. Biasa dia akan minta satu contoh. Berikan contoh kegunaan duralumin. Berikan satu contoh kegunaan keluli. So tak payah hafal banyak-banyak kan. So benda tu dalam kehidupan kita je, applied sahaja. Okay, jadi 5 alloy, 5 komposisi alloy. Itu perkara yang kedua. So nanti dalam nota awak pun cikgu nak adalah 5 alloy ini. Okey, boleh? Boleh lagi? Boleh lagi. Boleh lagi. Okey, baik. Seterusnya, ini yang ketiga. Ketiga dan yang terakhir untuk alloy. Pengaloyan. Okey, pengaloyan adalah proses menghasilkan alloy. Proses untuk menghasilkan alloy. Bagaimana alloy dihasilkan? Kita guna perkataan pengaloyan. Okey, baik. Nah, ini buku daripada buku teks awak. Muka surat berapa? Oh, dah tertinggal lama dah buku teks. Okey, muka surat 185, rajah 9.1. Ada dekat situ sebenarnya. Okey, apakah yang kita maksudkan dengan pengaloyan? Ni ada ni di atas dia ni. Okey. Kebanyakan logam tulen, logam tulen tu maksudnya unsur asal yang kita jumpa daripada secara semula jadinya. Contoh kita jumpa dalam bumi ke, di permukaan bumi ke, dalam keadaan asal dia, biasanya logam tulen ni dia lembut dan dia mudah terkakis. Okay, dia lembut dan mudah terkakis. Ini logam tulen. Kita akan kita akan banyak jumpa logam tulen, alloy. Logam tulen, alloy. Okay. Logam tulen maksudnya logam tanpa campuran. Asal dia memang macam tu. Alloy ni kita dah campur. So kebanyakan logam tulen lembut dan mudah terkakis. Jadi sifat lembut itu dan juga sifat mudah terkakis ini tak sesuai untuk digunakan dalam banyak benda di sekeliling kita. Okay, banyak benda di sekeliling kita, kalau dia lembut kita tak boleh nak guna dia. So kita kena perbaiki ciri lembut tersebut supaya dia jadi keras. Ataupun kita kena perbaiki ciri mudah terkakis tu supaya dia jadi sukar terkakis, tidak mudah terkakis. Okay, jadi dengan cara pengaloyan inilah. Okay. Maka proses pembentukan alloy atau pengaloyan dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen. Membaiki tu bukan sebab dia rosak tapi sebab kita nak tambah baik. Okay. Baik, ni sikit last tapi
kena ambil masa sikit Okay, atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis. Nampak tak? Ini cara kita lukis atom, susunan zarah dalam logam tulen. Logam adalah pepejal, betul tak? So kita susun dia secara teratur, rapat-rapat macam ni. Okay, susunan dia asalnya. Tetapi apabila kita kenakan daya kepada logam tersebut, ini logam tulen tau. Dia ditulis kat bawah ni. Susunan atom dalam logam tulen. So susunan dia macam ni, cantik, teratur, tetapi apabila kita kenakan daya pada dia, okay, sama ada kita bengkokkan dia ataupun kita ketuk dia ke apa ke, bengkok lah, senang nampak bengkok Bila kita cuba bengkokkan dia, dia akan ikut. Tu sebab dia, kita kata dia lembut tadi. Apabila daya dikenakan, nampak tak susunannya sudah menggelongsor. Lapisan atom mudah menggelongsor sebab dia sama saiz kan. Sama saiz, dia easily slide. Okay, dia mudah je nak menggelongsor sesama dia. Saiz sama, so tolak je. Okay, ini adalah susunan atom dalam logam tulen. Okay, so kita tak nak macam ni. Kalau macam ni asyik kita punya bahan tu asyik mudah bengkok, kita tak nak. So kita buat alloy. Okay, lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor. Okay, ini yang kita dah bagi tahu tadi. Okay, so ini darjah 91 adalah susunan atom dalam logam tulen. Okay, anda kena biasakan lukis tak, melukis susunan atom ni. Nanti saya bagi latihan lah, Okay, baik. Ini darjah 9.2, susunan atom dalam alloy. Okay, apa yang berlaku? Okay, atom logam tulen ini adalah maksudnya logam tulen yang kita pakailah logam utama. Okay, unsur utama yang kita guna. Masih lagi dalam bentuk logam tulen. Apabila kita campur dengan atom unsur asing, kan banyak yang awak hafal tadi kan. Li bekar lah. Okay, Li bekar. Okay, unsur asingnya adalah karbon. Contoh saya tulis kat sini. Untuk keluli, apa tadi? Tak boleh contoh kat sini, nanti dia keluar tulisan. Okay, Li bekar. Ini besi dan karbon. So atom unsur asing yang komposisinya sikit tu kita panggil atom unsur asing. Okay, dia akan masuk ke dalam susunan atom yang tulen tadi, dia akan mengganggu susunan ni. Nampak tak? Dia dah masuk. Dia dah masuk, kemudian dia mengganggu susunan. Dah tak cantik macam tadi. Dah tak cantik macam ni. Ni asalnya. Ni asal dia, lepas tu bila dah campur dia jadi macam ni. Okey. Baik. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen sukar menggelongsor. Okey, bila ada gangguan dekat sini, atom unsur asing ni sebagai gangguan. Dia mengganggu, tiba-tiba je dia block kat sini. So bila kita nak tolak, kita nak kenakan daya. Daya tu maksudnya mudah bahasanya kita tolak dia, kita bengkokkan dia lah. Okay, dia tak mudah menggelongsor. Atom tu, contoh nampak yang saya tunjuk kat sini sekarang ni, dia block dekat sini kan, kita tak boleh nak tolak dia. So kekal, bentuknya akan kekal. Okay, bentuknya akan kekal. Dia sukar menggelongsor. So ni adalah keyword-keyword yang anda kena sebut lah. Okay, atom unsur asing. So kena label tau, atom unsur asing yang mana? Yang ni, yang warna kelabu. Atom logam tulen yang mana? Yang warna oranye ni yang kita lukis. Okay. So ini penting. Ada soalan dia minta anda yang lukis. Baik, kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak lukis dia. Cara senang nak lukis. Okay, ni apa dia bagi tahu. Okay, keyword dia apabila satu atau lebih unsur logam dicampur dengan logam tulen. Okay, ni mungkin ada satu lagi, contoh, mungkin ada satu lagi, tak kisahlah berapa. Macam duralumin tadi kan banyak kan. Okay, dia campur, dia akan menyebabkan menyukarkan penggelongsoran lapisan atom logam tulen. Yang ni senang menggelongsor asalnya, tapi bila dah ada gangguan, so dia block kat situ, tak boleh nak menggelongsor. Okay, kerana atom unsur asing mempunyai saiz yang berlainan. Kita nampak kan, yang ni lebih besar saiz dia. Dia lebih besar. Ataupun dia lebih kecil, tak kisah. Selagi mana dia akan mengganggu susunan ini. Okay, boleh? Ada lagi tak? Oh tak ada dah.
Okey, yang ni kegunaan nanti saya bagi awak baca sendiri. Baik, cara nak lukis dia. Okey, sebab dia ada minta dalam soalan tahu, minta awak lukis macam mana, bukan macam mana lah, maksudnya lukiskan susunan atom alloy. Susunan atom alloy. Jadi, saya galakkan awak akan lukis dalam kotak. Biasakan lukis susunan zarah ni dalam kotak tahu, supaya anda anda masih berpandu. Okey? Okey, dah lukis sebuah kotak ni, lepas tu awak mulakan lukis dengan unsur asing dulu yang akan mengganggu. Awak campak dia merata-rata kat sini. Okey, campak je merata-rata. 3 ke cukup? 3 ke 4 ke cukup lah. Lepas tu baru awak lukis susunan atom logam tulen. Saya lukis dekat ni susah sikit, awak pakai pensel senang. Okay, so lukis. Ingat jangan bertindih ke apa ke. Allah, sama susah pula. Sekejap. Macam mana nak buat? Kita tak payah. Kita buat je macam ni. Ini saya nak highlightkan dia, besarkan sikit. Okay, ni yang asing punya. So awak biasakan lukis yang asing dulu. Yang mengganggu dulu, lepas tu baru awak susun dia. Okay, ni asing. Maaflah, abaikan ni. Lepas tu baru awak susun. Atom logam tulennya. Susun. Sampailah habis. Okay. Allah, saya ingat. Boleh bayang kan? Okay, bila kat sini, Allah. Awak cuba tau. Lepas ni awak kena cuba lukis. Okay, kat sini tak ada kan? Dia terganggu kat sini. Antara sini, nampak yang saya tunjuk ni dengan yang ni, dia tak bersambung. So ada gangguan dekat situ, dia memang dah tak boleh nak tolak. So awak habiskan je lah sampai habis. Okay, sampai penuh lah gambar ni. Gambar pula kotak ni. Okay, boleh? Cara dia, awak lukis yang mengganggu dulu. Kalau awak lukis yang ni dulu, nanti awak akan susah jugalah, susah awak nak predik. Yang senangnya awak lukis atom yang mengganggu dahulu, baru awak penuhkan. Tu cara dia. Okay, boleh tak? Lepas ni awak cubalah. Okay, lepas ni ada masa 1 jam kan? Okay, lepas ni awak cuba sambil-sambil awak buat nota tu. Baik, untuk next kita ada kegunaan alloy. Yang ni awak baca sendirilah. Sebab kita dah bincang juga tadi kegunaan. Masa kita bincang 5 jenis alloy tu kita dah bincang. So nanti awak boleh baca sendiri. Okay? Baik, jadi apa yang perlu alloy superconductor? Bacalah. Okay, awak baca sendiri. Baik, apa yang perlu ada nanti? Yang pertama, maksud alloy. Yang kedua, 5 jenis alloy tadi. Awak buat jadual pun okey juga, awak buat jadual ni. Okay, buat jadual ni dah lengkap termasuk sekali kegunaan dia. So, itu sahaja untuk nota. Lepas tu nanti saya rasa saya akan bagi sikit latihan pada awak. Nanti saya tengok, lepas tu saya snap masuklah dalam grup awak. Okay, boleh tak? Kalau ada soalan, saya open dulu sebelum saya tamatkan. Kelas kita saya buat sampai pukul 9 sampai pukul 10 nanti awak ada tutorial untuk awak settlekan semua kerja sains hari ni. Sebab kita dah tak jumpa tahun lepas ni saya akan bagi kerja rumah untuk cuti sekolah pula. Okay, ada nak tanya tak? Saya sambil-sambil tu saya nak cek kehadiran Alia. Sebab saya yang kena isi tau kehadiran. Awak dah tak payah isi. Alia, Ayuni dah, Elvina belum. Gabriel dah. Haikal Farish dah. Saya tak dulu ni. Haikal Farish. Itu je. Tadi macam ramai. Oh, kat bawah. Mana tadi? Aiman Akrabin dah. Irfan, Nazmi, Izzat dah. Irfan, okey ke semua? Irfan, Nazmi, Izzat dah. Adillah, Fatihah. Tadi Huda ada kan? Adillah, mana Adillah dah. Fatihah dah. Quraisyah dah. Huda, Sarania, Syafiqah, Umairah, Zafira. Okey, ada tak nama saya tak sebut? Kalau tak sebut, kalau tak sebut bagi tahu Okey, ada soalan? Tak ada? Baik, tugasan awak hari ni bila awak dah siap nanti awak snap cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok maksud, cikgu nak tengok alloy tu.
Kemudian susunan, oh lupa pula nak cakap tadi. Susunan zarah alloy. Cikgu nak awak lukis cantik-cantik, susunan zarah alloy sahaja. Yang logam tulen dia tu tak payah. Tengok yang alloy sahaja, praktis macam mana nak lukis alloy. Okay. Nanti adalah saya bagilah soalan selingan. Tapi kalau saya tak sempat bagi pagi ni, awak settlekan dulu awak punya nota. Sebab saya nak pergi sekolah sekejap. Saya nak pergi hantar borang sekejap. Nanti saya balik, saya bagi. Ataupun awak buat lah dulu. By the way, 4 teknikal awak ada buku ni kan. Buku gerak gempur. Awak tengok soalan. Saya bagi tahu siap-siap lah. Untuk 4 teknikal awak boleh jawab soalan gerak gempur tu sekali. Yang mana nombor 1 sampai 4 je kot. Okay, soalan structured. Paper tu boleh buat. Muka surat 85. Tapi tak boleh. Polimer tak boleh. Polimer belum lagi. Awak cari mana yang kita belajar inilah alloy. Boleh cuba jawab dulu. Okay, kalau tak ada apa-apa, cikgu tamatkan dekat sini. Terima kasih yang join. Okay. 4 UPM nanti saya bagi latihan ekstra pada awak sebab awak dah buat nota kan. Tak ada masalah. Boleh je saya snap, saya bagi dekat group. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh bersurai. Tapi bukan bersurai untuk tidur, bersurai untuk selesaikan tugasan. Okay, terima kasih semua. Okay. Nanti cikgu. Okay, sama-sama.